Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Dalam video kali ini saya akan berkongsi bagaimana untuk memulakan kerjaya anda sebagai seorang trainer. Check it out. Okey, antara soalan yang saya paling kerap terima daripada khalayak ramai adalah bagaimana untuk menjadi seorang trainer ataupun macam mana nak mulakan kerjaya sebagai seorang trainer. Okey, laluan untuk menjadi seorang trainer ni ada pelbagai jalannya. Okey, antara yang biasanya berlaku adalah seseorang itu dia mempunyai satu-satu kemahiran atau keupayaan. Dia adalah seorang subject matter expert dan daripada pengalaman yang diperolehi ini, dia diminta untuk menyampaikan ataupun transfer apa yang dia tahu, pengalaman dia ni semua kepada orang lain. Jadi ini adalah salah satu jalan yang paling biasa kita lihat. Seorang technical expert sebagai contoh, dia mahir tapi mungkin atas faktor-faktor mungkin faktor kesihatan, faktor usia, faktor fizikal yang dia dah tak mampu untuk menjalankan kerja-kerja berat teknikal itu, mungkin tiba waktunya untuk dia membangunkan orang lain atau pengganti. Jadi ini adalah salah satu jalan yang biasa kita jumpa, iaitu seorang technical expert menjadi trainer dan dia membawa topik yang sudah semestinya dalam bidang dia sendirilah. Yang kedua adalah seseorang yang mungkin beralih kerjaya, seorang yang daripada mungkin dia nak menceburkan diri dalam bidang latihan sepenuh masa. Contohnya, ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang mana dia mungkin dah penat ke ataupun dia dah hilang passion dia, minat dia dalam mengejar kerjaya tersebut, ataupun dia dah capai apa yang dia nak capai. Jadi akhirnya dia akan beralih kepada bidang latihan disebabkan dia mahu mencari jalan baru ataupun challenge yang baru sebagai seseorang yang mengajar. Jadi ini adalah jalan yang hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi dia sedikit berbeza sebab dia bukan didorong oleh keperluan untuk transfer knowledge dia, tetapi keinginan dia sendiri untuk keluar dan membangunkan lebih ramai. Ini biasanya kita lihat dari segi contoh-contoh pelopor-pelopor bisnes yang mana dia menceburkan diri dalam bidang latihan atas faktor mahu beralih daripada menjalankan bisnes itu sendiri kepada bisnes model yang mana dia membangunkan, boleh jadi ejen ke, boleh jadi pelapis ke, atau mungkin juga dia hanya nak fokus kepada penyediaan platform itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu contoh yang lain. Now, bagaimana untuk menjadi seorang trainer ni sekiranya dia tidak mempunyai pengalaman ataupun dia bukanlah seorang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu, tapi dia seorang yang bersemangat ataupun dia suka berkongsi, dia suka menyampaikan ilmu, dia suka untuk berinteraksi dengan orang. Ini pun ramai yang jadi trainer disebabkan faktor ini. Okey, dalam kes yang ketiga ni, yang mana kita mungkin tidak mempunyai pengalaman yang begitu luas ataupun pengetahuan yang begitu mendalam, ada satu lagi kaedah, iaitu apabila kita memegang satu-satu falsafah, memegang satu-satu prinsip tentang topik tertentu. Sebagai contoh, kita mungkin bukanlah berpengalaman luas atau banyak pengetahuan mendalam dalam bidang kepimpinan, leadership, tetapi kita berpegang bahawa leadership itu adalah, prinsip yang kita pegang adalah leadership itu adalah to serve, untuk berkhidmat. Jadi berpegang kepada prinsip ini, kita bangunkan konten kita bangunkan pengisian kita, modul kita, dan kita bergerak sebagai trainer untuk menyampaikan modul ini ataupun konten ini. Ini adalah juga salah satu daripada jalannya. Okey, kenapa tiga yang pertama ni saya bagi tahu dia dalam bentuk orang yang ada pengalaman, orang yang mungkin ada pengetahuan, dan juga orang yang berprinsip. Okey, ini penting sebab salah satu daripada kemahiran ataupun keupayaan, kompetensi yang seorang trainer perlu ada adalah penyediaan konten. Maksudnya trainer ni, nak jadi trainer yang bagus, dia bukan sekadar boleh menyampaikan ilmu, dia juga adalah pembina ataupun mereka yang memiliki konten yang solid. Dia mempunyai konten yang solid. Konten yang solid ataupun
basically modules atau program yang bagus ini, dia adalah salah satu syarat sebagai seorang trainer. Boleh tak kalau trainer tu beli modules atau beli slides atau beli content daripada orang lain? Boleh tak menjadi salah? Sebab yang kedua dekat sini adalah trainer perlu ada keupayaan untuk menyampaikan, yang mana saya kira yang ni perlu diasah, boleh dilatih, dan dengan praktis ataupun latihan yang secukupnya, insyaAllah penyampaian tu boleh menjadi lebih berkesan dan berhasil. Jadi of course, yang pertama content, yang kedua delivery, yang ketiga adalah ilmu dalam pemahaman tentang audience. Okey, jadi kita nak jadi trainer ni, kita kena tahu siapa target market kita, siapa audience yang kita nak sampaikan. Kita punya content ni tadi sesuai untuk siapa secara khusus. So dari situ kita akan dapat hubung kaitnya. Kenapa ketiga-tiga ni penting sebelum kita menjadi trainer adalah ia akan membantu kita untuk position diri kita sebagai trainer dalam pasaran. Sebab kita tak nak jadi trainer yang macam with all due respect, kita tak nak jadi macam kedai runcit. Semua benda kita ada, semua benda kita offer. Of course, business model kedai runcit tu adalah the convenience of orang datang membeli dan sebagainya. So mungkin juga kita approach training tu sebagai convenience, orang kenal kita, therefore orang beli daripada kita je. Tapi kalau kita menjadi niche atau ada kepakaran khusus, jadi kita boleh position diri kita berbeza. Tapi tu kita tak nak cerita dalam video kali ni. Okay, itu memerlukan penjelasan yang lebih panjang. Okay, jadi secara kesimpulannya, untuk menjadi trainer kita perlu ada satu, konten, bahan yang kita nak sampaikan tu, message yang kita nak sampaikan tu, lesson atau ilmu yang kita nak sampaikan tu, yang pertama. Yang kedua, kita kena ada kaedah penyampaian yang betul, maksudnya kita ada kemahiran untuk menyampaikan. Yang ketiga adalah kita perlu kenal siapa target market kita, siapa audience yang sesuai untuk konten tadi dan sesuai dengan cara penyampaian kita. Sebab at the end of the day, kadang-kadang training ni dia berbalik kepada siapa yang menyampaikan. Ada setengah orang dia suka dengan kaedah tertentu, ada setengah orang mungkin dia selesa dengan cara penyampaian tertentu. Tak semua orang mungkin selesa dengan cara dan kaedah yang sama. Okey, disebabkan itu secara kesimpulannya, untuk menjadi seorang trainer, bermula atau memulakan kejayaan sebagai seorang trainer, pertama sekali perlu tahu apakah konten yang kita nak sampaikan, perlu bina konten itu. Yang kedua, keupayaan kita menyampaikan okey tak okey dan kepada siapa. Daripada situ akan ditentukan langkah seterusnya. Contoh sekiranya kita dapat kenal pasti bahawa konten kita, cara kita dan juga audience kita sesuai dengan pasaran korporat, dan kita tahu korporat banyak sekarang mencarum kepada tabung HRD Corp, maka dengan itu syarat sebagai seorang trainer yang hendak function dalam space HRD Corp adalah perlu dapatkan pengiktirafan daripada HRD Corp melalui program HRD Corp Trainer Certification Course. Jadi perlu ada sijil TTT tu. Kalau kita nak pergi dalam pasaran, mungkin pasaran construction, kita pergi kepada CIDB sebagai contoh. Kalau kita nak pergi dalam pasaran finance, kita cari maklumat apakah kriteria, apakah syarat-syarat trainer itu perlu ada untuk boleh menjadi trainer dalam market tersebut. Kalau kita nak pergi ke sekolah, mungkin tidak perlu sampai tahap perlukan sijil khusus. Okey, jadi itu sebersikit perkongsian saya. Diharap memberikan sedikit pencerahan kepada anda yang ingin tahu bagaimana jalannya untuk menjadi seorang trainer atau memulakan kejayaan sebagai seorang trainer. Diharapkan konten ini bermanfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.